Alhamdulillah, sebab taufik, hidayah, inayah dan irada Allah beserta limpahan kasih sayangnya atas takdir dan takdirnya kita dihimpunkan di dalam kuliah duha dengan pengajian tafsir berkitab Nurul Ihsan jilid ketiga dengan tafsiran surah Al-Furqan bersama yang dihormati Al-Fadil Ustaz Fazul Rahimi binti Ma'ruf dengan izin Allah atas jemputan yang berusaha barisan pihak pengurusan Pertubuhan Gemenur Iman di bawah pimpinan yang dikasihi Bonda Hajah Nur Akia binti Haji Mat Piah. Tak dilupakan yang dialu-alukan para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Diingatkan para hadirin yang dirahmati Allah sekalian untuk menjaga aurat sekiranya ingin membuka kamera, juga mic agar tidak mengganggu kelancaran majlis kita, juga konsentrasi kita semua. Kita mulakan pengajian pagi ini dengan bacaan Ummul Quran pimpinan Al-Fadil Ustaz yang disegani, lalu seterusnya memulakan halaqah ilmu kita pada pagi yang berbahagia ini. Falyatafaddal mashkura ya Al-Fadil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Nur Akiyah selaku Presiden Gemenur Iman dan seluruh para EJK-nya, yang berbahagia Puan Moderator, seterusnya muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga. Dan hari ini kita sambung huraian tafsir surah Al-Furqan pada muka surat 139. Baris yang ke-10 daripada bawah. Muka surat 139, baris yang ke-10 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Yang bermaksud وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً,
dan ambil mereka itu kafir-kafir daripada lain Allah itu Tuhan daripada asnam. La yakhluquna syai'a, yang tiada menjadi mereka itu akan sesuatu, wa hum yukhlaqun, dan mereka itu mereka itu dengan diperbuat oleh manusia daripada batu atau kayu. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ayat ni bila Allah Ta'ala menjelaskan pada kita mengenai keesaan Allah. Allah Ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, telah menurunkan Al-Quran, Al-Furqan kepada Nabi SAW. Yang mana Al-Quran itu sebagai pemberi ingatan kepada seluruh alam. Allah jugalah yang memiliki langit dan bumi, yang menjadi pemilik kepada langit dan bumi, yang mencipta langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Dan pada waktu yang sama Allah Ta'ala tidak ada anak, dan Allah Ta'ala tidak perlukan rakan kongsi dalam memerintah dalam kerajaan Allah. Syirik tidak ada. Tidak ada rakan kongsi, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruhnya Allah mentadbir alam ini dengan sendirinya. Allah menjadikan makhluk dengan sendirinya. Allah mentadbir makhluk seluruhnya dengan sendirinya. Dan kemudiannya Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu. Seluruhnya ialah ciptaan Allah. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, semuanya di bawah ciptaan Allah. Dan pada waktu yang sama Allah tentukan pada mereka kadar, takdir. Dan Allah tentukan pada mereka takdir, ketentuan. Setiap mereka adanya takdir, setiap makhluk, setiap manusia ada takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada ayat kita baca ni pula, bila Allah dah terang kekuasaan Allah, kehebatan Allah, sebagainya, maka tiba-tiba ada manusia yang mengambil lain daripada Allah sebagai Tuhan. Allah yang menjadikan langit dan bumi, menjadi raja, pemilik langit dan bumi, yang menjadikan seluruh manusia, yang menjadikan kita, tiba-tiba manusia yang dijadikan Allah ni ada mengambil lain daripada Allah sebagai Tuhan mereka. Inilah nak kata manusia yang kafir, yang syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sedar Allah yang menjadikan mereka, mereka sedarlah Allah yang memberikan takdir, ketentuan untuk mereka, yang mentadbir mereka, tapi tiba-tiba mereka mengambil lain daripada Allah sebagai Tuhan. Inilah kata peliknya manusia. Dan peliknya manusia dan betapa jauhnya mereka daripada keimanan yang sebenar. Jadi kerana itu mereka syirik pada Allah. Padahal kata Allah Ta'ala ni la yakhluquna syai'a. Padahal yang kamu dok sembah lain daripada Allah tu,
baik asnam, asnam ni berhala lah, baik patung berhala ataupun kamu sembah makhluk, semuanya itu tidak mencipta sesuatu pun. Mereka tidak ada kekuasaan untuk mencipta sesuatu, tidak ada. Dan kalau mereka dah sembah asnam, berhala, padahal berhala itu hanyalah patung yang tak mampu nak buat apa-apa pun. Nak mencipta apa pun tak boleh, tak mampu. Sebab sekadar patung. Wahum yukhlaqun, padahal kata Allah mereka lah yang dijadikan. Mereka tak jadikan apa-apa, bahkan mereka yang dijadikan. Ulama tafsir kita ni kata dengan diperbuat oleh manusia. Mana manusia yang buat patung-patung. Mereka tidak ada kuasa untuk menjadikan sesuatu, bahkan mereka itu yang dijadikan. Manusia itu yang membina patung-patung tersebut. Itu dia. Manusia jadikan mereka daripada batu, daripada kayu dan sebagainya. Tapi yang peliknya, manusia menyembah akan patung yang dibuat oleh mereka sendiri. Itu dia. Ini kata pelik manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi cuba kita lihat dalam surah Kahfi, juzuk 15, juzuk 16. Jadi kita rujuk pada surah Al-Kahfi ayat 50 hinggalah ayat 52. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'saliz zalimina badala ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidhil mudillina aduda muttakhidhal mudillina aduda wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awhum falam yastajibu lahum wa ja'alna bainahum mawbiqa. Yang bermaksud, dan ingatlah peristiwa tatkala kami iaitu Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Lalu mereka sujud malaikat iblis. Ia adalah berasal dari golongan jin. Lalu ia menderhaka akan perintah Tuhannya. Oleh itu, patutkah kamu hendak menjadikan dia dan keturunannya sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi ikutan selain daripada aku, selain daripada Allah? Sedangkan mereka itu ialah musuh bagi kamu. Amatlah buruknya bagi orang-orang yang zalim pengganti yang mereka pilih itu. Ini ayat 50. Ayat 50, Allah peringatkan tentang Allah perintahkan malaikat seluruhnya sujud kepada Nabi Adam AS. Jadi seluruhnya sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis. Jadi iblis ni dia derhaka, kata Allah. Derhaka. Jadi kata Allah, iblis ni makhluk yang derhaka. Jadi kata Allah, patutkah manusia ni menjadikan iblis dan keturunannya, itu syaitan-syaitan, sebagai sahabat-sahabat karib yang menjadi ikutan selain daripada kata Allah. Muslimin dan muslimat. Patutkah, kata Allah? Adakah patut? Padahal iblis, syaitan ni, kata Allah, dia melanggar perintah Allah. Dia derhaka pada Allah.
Tiba-tiba sampai ke manusia, manusia pergi ambil. Dan manusia pergi ambil pergi ambil setan, pergi ambil makhluk, dan pergi ambil iblis sebagai awliya dan sebagai sahabat karib yang menjadi ikutan bagi manusia. Patutkah kata Allah? Tak patutlah. Ni nak kata ada orang yang menyembah setan ni. Jadi Allah kata padahal mereka yang kata setan semua ni ialah musuh. Musuh bagi kita, musuh bagi manusia. Tiba-tiba dijadikan setan itu sebagai Tuhan, sembahan. Itu dia. Kemudiannya pada ayat yang ke-51 Allah jelaskan, aku tidak memanggil mereka. Mereka ni apa? Mereka ni setan dan sembahan-sembahan yang lain. Allah kata aku tidak memanggil mereka menyaksi atau membantu aku menciptakan langit dan bumi. Itu dia. Allah kata masa aku jadikan langit dan bumi ni aku tak panggil pun mereka. Untuk melihat, untuk membantu mencipta langit dan bumi. Tak ada. Yang kamu duk sembah sangat pasal apa? Yang kamu sembah setan, kamu sembah patung pasal apa? Yang kamu sembah makhluk pasal apa? Padahal masa Allah jadikan langit bumi semua ni, mereka tak bantu pun aku. Mereka tak ada pun. Tu. Bahkan kata Allah dan tidak juga meminta bantuan setengahnya untuk menciptakan setengahnya yang lain. Tidak. Aku dah cipta semua ni, aku cipta sendiri kata Allah. Aku tak minta bantuan pada siapa-siapa lah. Aku tak kata yang kau cipta orang ni, yang kau cipta orang ni, tak ada. Seluruhnya kata Allah diciptakan oleh Allah. Jadi kali itu kata Allah tidak patut dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk-makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Allah kata Allah tak perlulah pembantu-pembantu ni. Allah Maha berkuasa. Dan ingatlah, masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu untuk menolong kamu. Lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia sahaja. Kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut pun seruan mereka dan kami jadikan untuk mereka bersama sebuah tempat azab yang membinasakan. Itu. Muslimin dan muslimat. Jadi maknanya di akhirat nanti Allah perintahkan orang-orang syirik ni panggil. Panggil yang kamu duk sembah dulu ni. Panggil. Manusia-manusia yang syirik pada Allah kat dunia ni, yang sembah setan, yang sembah patung berhala, yang sembah makhluk, yang sembah manusia, sebagailah. Jadi akhirat di mahsyar nanti Allah perintahkan mereka panggil semua tu, panggil. Kamu panggillah berhala yang kamu sembah tu sekarang, mari. Kau panggillah setan yang kamu sembah tu, kau panggillah manusia yang kamu sembah tu. Kau panggillah makhluk yang kamu sembah tu, panggil, kata Allah. Jadi bila Allah suruh macam tu, mereka duk pakat panggil pasal apa? Minta tolong. Minta tolong pada mereka yang disembah dulu ni, minta tolong. Jadi bila mereka panggil, tapi panggilan mereka sia-sia saja. Sebab makhluk-makhluk yang dipanggil itu tidak menyahut pun seruan mereka. Itu dia. Tak terdaya pun. Setan pun tak terdaya di akhirat nanti. Berhala-berhala lebih lagi lah langsung tak terdaya. Makhluk-makhluk langsung tak terdaya. Nak panggil lah minta tolong. Tapi tak boleh buat apa dah, habis. Jadi itulah nak kata kesudahan bagi orang yang syirik pada Allah kat dunia ni. Yang menjadikan lain daripada Allah sebagai sembahan mereka. Yang mengambil makhluk, yang mengambil asnam, berhala, yang mengambil sesuatu dijadikan Tuhan selain daripada Allah. Itu dia. Jadi menyebabkan di akhirat nanti mereka minta tolong pada sembahan-sembahan mereka, adapun sembahan mereka pun tak boleh buat apa-apa. Habislah. Itu nak kata kehancuran, kebinasaan kepada
mereka yang mensyirikkan Allah di dunia dahulu. Jadi pasal itu dijelaskan pada ayat yang kita baca pada hari ini, pokok pangkalnya manusia menyembah berhala, menyembah sebagainya. Padahal kata Allah, yang kamu sembah itu tidak menjadikan apa-apa pun. Tidak berkuasa pun nak menjadikan sesuatu. Bahkan mereka lah dijadikan macam berhala, manusia yang mencipta mereka, yang membina mereka. Itu dia. Yang kamu duk sembah sangat pasal apa? Padahal kamu yang mencipta mereka, tiba-tiba kamu sembah pada mereka. Ni karut ni. Tu. Duk sembah patung, sembah berhala, sembah makhluk. Tahu makhluk tu Allah jadikan, sembah pula pada makhluk. Kan pelik. Sembah pada manusia, sembah kepada binatang, sebagainya. Tu dia. Binatang-binatang pun pening tak? Dia pun tak sangka dia disembah pula. Pening, binatang pun pening. Pasal apa pula? Dia tak ada akal pun pening. Tengok manusia yang menyembah dia. Tu kan pelik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi kata Allah seterusnya, wala yamlikuna li anfusihim wala li anfusihim darran wala naf'an. Tengok. Dan tiada milik mereka itu asnam bagi diri mereka itu mudarat dan tiada manfaat. Tu. Jadi Allah jelaskan pada ayat ni yang kata makhluk yang duk sembah, yang kamu sembah ni, baik asnam, berhala, sebagainya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semuanya ini kata Allah, sebenarnya mereka sendiri tidak ada kuasa. Tidak ada kemampuan untuk menolak sesuatu mudarat dan tidak ada mereka tidak mampu nak menolak sesuatu yang mudarat atas diri mereka, dan mereka juga tidak mampu nak ambil suatu kemanfaatan untuk diri mereka. Tak ada. Tak mampu pun. Tak mampu nak tolak mudarat, tak mampu nak ambil manfaat. Tak mampu. Tak ada kuasa pun pasal mereka tu patung. Bukan sekadar patung, bahkan makhluk lain pun sama. Yang kamu duk sembah pada syaitan, kamu sembah pada manusia, pada makhluk ni, semuanya itu tidak boleh menolak mudarat kalau datang pada mereka. Dan semuanya itu tidak mampu nak mengambil manfaat. Tidak mampu. Untuk diri mereka, mereka tidak mampu. Semuanya dengan izin Allah belaka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu dia. Jadi kita lihat bila kata semua dengan izin Allah, mudarat semua ni. Antaranya surah Al-Baqarah. Kita tengok surah Al-Baqarah sikit. Ayat 102. Surah Al-Baqarah ayat 102. Cuba kita lihat surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat surah Al-Baqarah ni panjang sikit. Saya tak nak ambil semualah. Cuma yelah, ayat ni panjang sikit. Tak apa, kita baca semualah. Sebagai satu ayat. Okey, firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah. Tu. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa labi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Tengok. Mereka membelakangkan kitab Allah dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puak-puak syaitan
dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman. Padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak syaitan itulah yang kafir dengan amalan sihirnya. Kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat Harut dan Marut di negeri Babylon. Sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun, melainkan setelah mereka menasihatkan dengan berkata, sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan untuk menguji imanmu. Sebab itu janganlah engkau menjadi kafir dengan mempelajarinya. Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua akan ilmu sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya. Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu kepada seseorang pun, melainkan dengan izin Allah. Dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan kami sesungguhnya dan demi sesungguhnya mereka kaum Yahudi itu telah pun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amatlah buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka mengetahui. Jadi ayat ni ayat tentang sihir lah. Yang kita fokus tu ayat tu, Allah kata apa? Allah kata wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, kata Allah. Tengok. Allah kata apa? Padahal mereka tidak akan dapat sama sekali memberi mudarat atau membahayakan dengan sihir itu kepada manusia pun, melainkan dengan izin Allah. Nak kata datang mudarat, datang manfaat, semuanya dengan izin Allah. Itu dia. Jadi Allah yang maha berkuasa, yang mendatangkan mudarat, yang mendatangkan manfaat. Allah yang maha berkuasa menolak mudarat dan mendatangkan manfaat. Allah Ta'ala. Bukannya kata makhluk tak boleh buat apa, setan pun tak boleh buat apa, iblis pun tak boleh buat apa. Nak beri manfaat tak boleh, nak beri mudarat pun tak boleh. Semuanya kata Allah. Lebih lagi lah kalau manusia menyembah patung, lagilah jauh. Langsung tak terdaya. Ni muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi pasal itu keyakinan kita yakin yang dapat menyelamatkan kita dari kemudaratan, yang dapat beri manfaat pada kita, hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu. Ini keyakinan kita sebagai manusia yang beriman pada Allah. Kita tak jadi macam golongan yang kufur tadi. Tidak sama sekali. Yang duk sembah setan, sembah makhluk, sembah manusia, sembah patung, tidak. Baik. Jadi mana kata pada ayat kita baca ni Allah jelaskan yang mana yang kata sembahan yang kamu sembah tu tidak terdaya untuk menolak mudarat yang menimpa mereka dan nak mengambil manfaat, mereka tidak terdaya. Okey. Kita tengok pula surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni juzuk apa Lupa saya. Siapa ingat? Saya nak tahu juzuk berapa? 19. 19 lepas Al-Furqan ni. Surah Asy-Syu'ara ni lepas Al-Furqan. Betul. Okey, para muslimin dan muslimat, tengok surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara ni kita nak baca ayat yang berkait tentang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang telah berdialog dengan ayah dan kaumnya. Cuba kita tengok pada ayat 69. Ayat 69.
hingga ayat 82. Banyak ayat tapi dia pendek-pendek kan. Surah Syu'ara ni. Surah Syu'ara ni antara surah yang susah nak hafal. Kalau orang yang hafiz Quran, antara yang susah surah yang nak hafal, surah Asy-Syu'ara. Di surah Asy-Syu'ara ni pendek-pendek ayat dia tapi banyaklah. Okey. Jadi saya nak ambil ayat dari ayat 68 sampai ayat 82. Baik, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 69 Waslu alaihim naba'a Ibrahim. إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. Okey. Dan bacakanlah pula kepada mereka perihal Nabi Ibrahim. Allah suruh Nabi bacakan pada manusia kisah Nabi Ibrahim. Allah suruh kita bacalah. Allah suruh kita baca kisah Nabi Ibrahim pada manusia. Kena cerita dengan orang ni. Yang mana dijelaskan ketika dia berkata kepada bapa dia. Ketika Nabi Ibrahim berkata pada bapa dia dan pada kaum dia. Apa yang kamu sembah ni? Ketika Nabi Ibrahim kata kepada bapaknya dan kaumnya, apa yang kamu sembah ni? Ni kata Allah, idh qala li abih wa qaumih. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata pada ayahnya dan kaumnya, ma ta'budun, apa yang kamu sembah ni? Jadi memang ada khilaf lah. Khilaf sini apa dia tentang bapa Nabi Ibrahim. Ayat ni Allah kata apa? Ayat ni Allah kata apa? Allah kata apa? Li abihi bagi kepada bapanya. Jadi ada yang kata bapa Nabi Ibrahim sungguhlah. Tu. Tapi ada ulama kata bapa saudara. Ada yang kata begitu. Jadi ada khilaf di situlah kan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tu. Ada pembetulan ni. Macam mana? Wasu alaihim naba'a Ibrahim. Ada kata ayat tadi naba'anai Ibrahim, bukan naba'a benar. Saya baca sini waslu alaihim naba'a Ibrahim. Betul tak? Betul Ustaz, sama dengan saya, naba'a Ibrahim. Waslu alaihim naba'a Ibrahim. Baik. Okey, jadi para muslimin dan muslimat, yang saya sebut tadi ada khilaf dari segi li abih itu. Li abih, adakah betul bapa Nabi Ibrahim ataupun tadi naba'a Ibrahim. Bukan naba'anai bukan. Waslu alaihim naba'a, yang saya baca sini lah. Waslu alaihim naba'a Ibrahim. Okay, ada pembetulan ke? Okey. Jadi muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi Nabi Ibrahim berhadapan dengan ayah dia atau ayah saudara dia lah dan kaumnya. Ditanya kepada ayah saudara ayah dia dan kaumnya, apa yang kamu sembah ini? Jawab mereka, qalu na'budu asnaman, kami menyembah
berhala-berhala. Maka kerana memuliakannya, kami tidak pernah meninggalkannya. Itu pengakuan mereka. Mereka sembah asnam, sembah berhala. Mereka memuliakan berhala itu dan mereka tak pernah meninggalkan sembahan pada berhala itu. Itu nak menunjukkan betapa taksubnya mereka pada berhala itu. Itu dia. Maka Nabi Allah Ibrahim tanya lagi, qala hal yasma'unakum idh tad'un? Adakah patung-patung berhala ini mendengar kamu ketika kamu menyeru je? Nabi Ibrahim nak kata bijak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni. Jadi Nabi Allah Ibrahim tanya kepada mereka sembah berhala ni, adakah berhala ni dengar seruan kamu? Bila kamu duk seru macam-macam ni, kamu duk doa macam-macam ni, berhala ni dengar ke tidak? Tu. Dia tanya lagi, au yanfa'unakum au yadurrun, atau mereka dapat memberikan sesuatu yang ada manfaatnya kepada kamu ataupun menimpakan sesuatu bahaya. Tengok. Ataupun patung berhala ni boleh beri manfaat pada kamu atau boleh bagi mudarat pada kamu. Ni. Ini persoalan Nabi Ibrahim ni nak membuka minda. Membuka minda. Begitu. Nak membuka minda mereka. Dok taksub ni, kata taksub bahaya ni, taksub ni. Sebab mereka terlalu taksub. Sampai mereka kata mereka sembah berhala dan tak pernah meninggalkan berhala ni. Tak pernah. Nak kata taksubnya mereka. Ni kata bahaya taksub. Bahaya taksub ni sampai orang dah lupa dah. Dah tak nampak kebenaran. Walaupun benda tu tak logik. Bila taksub, dia akan ikut sungguh-sungguh. Walaupun tak betul. Walaupun terang-terang tak logik. Walaupun terang-terang tak betul. Ni kata bahaya taksub. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bahaya ni. Jadi Nabi Ibrahim nak membuka minda mereka. Orang kata apa? Membuka otak ni. Fikirlah sikit. Tu. Adakah patung berhala ni dengar bila kamu seru macam-macam ni? Atau berhala ni boleh bagi manfaat kepada kamu? Atau mudarat? Tu dia. Jadi apa jawapan mereka? Qalu bal wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Itu jawapan mereka. Mereka jawab, tidak. Tidak satu pun. Tak ada. Kan ni patung berhala. Ni berhala ni patung. Berhala ni patung. Bila kata patung, dia tak dengar pun yang kami seru macam-macam ni. Dan dia tak dapat beri manfaat pada kami pun. Dia tak boleh beri mudarat pada kami pun. Sebab dia patung. Itu dia. Tapi pasal apa dia sembah sangat ni? Maka jawab mereka, kerana bahkan kami dapati datuk nenek kami berbuat demikian. Itu je sebabnya. Bukan berdasarkan ilmu yang betul, tak. Sembah berhala pasal apa? Sebab datuk nenek moyang buat macam tu. Itu je alasan mereka. Mereka tak boleh jawab Nabi Ibrahim tanya tu. Mereka akui yang patung mereka sembah tu tak ada kuasa apa pun, mereka akui. Nak dengar doa mereka pun patung tu tak boleh nak dengar. Nak beri manfaat pun tak boleh, nak beri mudarat pun tak boleh pada manusia patung tu. Tak boleh. Mereka akui benda tu. Pasal apa ni patung? Ni. Muslimin dan muslimat. Jadi tu nak kata. Akhirnya alasan mereka pasal apa mereka sembah datuk nenek. Itu ya. Sebab mereka tak nak lawan hujah Nabi Ibrahim. Tak boleh nak lawan. Jadi mereka guna alasan, kami buat ni pasal apa? Pasal ikut datuk nenek kami. Datuk nenek moyang kami. Begitu alasan. Mereka dah buat, kami buat lah. Apa salahnya? Itu alasan mereka. Ni tak betul lah. Muslimin dan muslimat. Jadi Nabi Ibrahim kata lagi. Qala afara'aitum ma kuntum ta'budun. Ibrahim tanya. Sudahkah kamu berfikir sehingga nampak gunanya benda-benda yang kamu sembah itu? Ada apa guna yang kamu sembah tu? Wa antum wa aba'ukumul aqdamun. Yang sekian lama disembah oleh kamu dan datuk nenek kamu yang dahulu.
Apa yang kamu nampak sangat pada patung ni? Yang kamu sembah lama sangat ni, datuk nenek duk sembah sampai hari ni, duk sembah ni. Apa yang kamu nampak sebenarnya? Padahal beri manfaat tak boleh, beri mudarat pun tak boleh. Fa innahum aduwwul li illa rabbil alamin. Ila rabbaka ila rabbi ni. Kamu nampak? Ni tak baris sini hilang. Ila rabbana illa rabbal alamin. Aku bertanya demikian kerana sesungguhnya berhala-berhala itu ialah seteruku. Tidak aku sembah melainkan Allah Tuhan sekalian alam. Nabi Ibrahim istiharlah, dia kata apa? Sebab Nabi Ibrahim kata ini semua berhala ni seteru aku, aduwwulli, musuh aku. Yang aku sembah hanya pada Tuhan sekalian alam. Tak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan sekalian alam ni Tuhan yang sebenar. Maka Nabi Ibrahim pun duk hurai kepada mereka, siapakah Allah? Itu allazi khalaqani fahuwa yahdin. Allah ni Tuhan yang menjadikan aku dari tiada kepada ada. Serta dialah jua yang memimpin dan memberi petunjuk kepadaku. Allah yang jadikan aku, Allah juga yang membimbing aku. Allah, Nabi Ibrahim dok cerita pada mereka ni tentang Allah, Tuhan yang sebenar. Allah yang menjadikan aku, dan Allah juga yang membimbing aku, memberi panduan pada aku. Kemudian wallazi huwa yut'imuni wa yasqin. Dan Tuhan yang dialah jua memberikan makan dan memberi minum. Allah juga yang bagi makan, yang bagi minum. Ni Tuhan yang sebenar ni. Yang kata tu maha berkuasanya Allah. Allah yang bagi makan pada kita, Allah juga yang bagi minum pada kita. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Dan apabila aku sakit, dialah Tuhan yang menyembuhkan penyakitku. Bila aku sakit, maka dialah itu Allah yang menyembuhkan. Dan Allah bukan sekadar menjadikan aku, memberi bimbingan pada aku. Allah bukan sekadar memberi makan pada aku, memberi minum kepada aku. Dan juga Allah juga yang menyembuhkan aku bila aku sakit. Gitu. Muslimin dan muslimat. Itu nak kata Tuhan yang sebenar. Walladhi yumituni thumma yuhin. Dan Tuhan yang mematikan aku, kemudian dialah Tuhan yang menghidupkan aku. Tiba saat Tuhan, Allah Tuhan yang sebenar ni akan mematikan kita, dan tiba masa Tuhan yang sebenar Allah Ta'ala ni akan menghidupkan kita balik di akhirat nanti. Walladhi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumaddin. Dan dialah Tuhan yang aku harapkan supaya mengampunkan dosaku pada hari kiamat. Tu dia. Jadi tu nak kata Nabi Allah Ibrahim terangkan pada bapa dia atau bapa saudara dia, pada kaum dia, akan Tuhan yang sebenar itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat. Jadi tu nak kata dok sembah makhluk tak boleh buat apa. Sembah patung tak boleh buat apa. Nak beri manfaat tak boleh, nak beri mudarat, nak halang mudarat pun tak boleh. Bahkan nak orang kata nak dengar seruan doa kita pun tak boleh. Tak ada apa pun. Yang segalanya ialah Allah Ta'ala, Tuhan yang sebenar. Tu muslimin dan muslimat. Allah yang daripada awal menjadikan kita sampailah semuanya di bawah kekuasaan Allah, pentadbiran Allah, sampailah kita dimatikan. Bila mati di akhirat, bangkit balik. Jadi kita harapkan Allah mengampuni dosa kita. Begitu. Muslimin dan muslimat. Baik, jadi kembali balik pada kitab kita.
Kemudian firman Allah, wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura. Tu dia. Dan tiada milik mereka itu asnam akan memati dan menghidup seorang. Dan tiada membangkit seorang. Itu Allah kata, yang kata asnam, yang kata patung berhala yang manusia sembah ni, yang kata makhluk manusia sembah ni, tidak berkuasa pun untuk mematikan. Dan tidak berkuasa pun untuk menghidupkan. Dan tidak berkuasa pun untuk menghimpunkan manusia. Nak membangkitkan balik manusia. Tak ada kuasa pun. Siapa saja. Bukan kata makhluk manusia, termasuk malaikat pun tak boleh buat apa. Malaikat pun tak boleh nak mematikan, tak boleh nak menghidupkan, dan tak boleh nak membangkitkan balik di akhirat. Malaikat pun tak boleh. Bahkan malaikat pun sama macam kita, juga akan mati, akan dihidupkan balik oleh Allah Ta'ala. Muslimin dan muslimat tu nak kata hakikat sebenarnya. Baik. Dia kata yang mati kerana ia seketul batu atau kayu. Sebab berhala ni diperbuat daripada batu atau kayu. Yang diperbuat bukan daripada jenis yang hidup dirinya. Yalah, kata je lah, bukan dari benda hidup pun. Yang duk sembah asnam ni, duk sembah berhala ni, kata Allah, bukannya berhala ni bukan dari jenis yang hidup pun. Yang dapat difikir memberi mudarat dan manfaat bagi binatang. Binatang ada takut kepada manusia. Sebab ada mudarat manfaat. Tu dia. Nak kata sini, kadang-kadang ada binatang-binatang dia takut kepada manusia. Sebab apa? Sebab binatang nampak manusia ni ada boleh beri mudarat, ada boleh beri manfaat. Binatang dia tengok macam tu. Kan? Binatang ni dia tak ada akal. Tapi nak kata dia ada perasaan, dia ada nafsu. Jadi dia tengok manusia ni ada setengah binatang dia takut pada manusia pasal dia tahu manusia ni boleh beri mudarat ke dia. Ada manusia yang dia nampak boleh beri manfaat ke dia. Sebab tu binatang ni ada setengah binatang takut pada manusia, ada setengah binatang yang suka pada manusia. Tu macam kucing kan, kita jaga dia elok-elok, dia sukalah kita, dia sayanglah kita. Tu kita balik je, dia sambut kita, ambil beg kita, ambil kasut kita. Contohlah, muslimin dan muslimat nak kata binatang tu disayang. Tapi ada binatang yang takut sebab dia tahu kita ni sebagai ancaman dia. Begitu. Itu binatang, dia boleh fikir macam tu. Jadi menyebabkan maka manusia yang sembah batu atau kayu itu terlebih bodoh daripada binatang. Disembah sesuatu yang tiada mudarat dan manfaat. Tu. Dia kata padahal manusia ni lagi bodoh daripada apa? Daripada binatang tadi. Sebab dia sembah benda yang tak hidup. Dia sembah benda yang tak hidup. Muslimin dan muslimat. Bodohlah sebab binatang dia boleh tahu. Kenapa dia takut pada orang tu? Sebab dia tahu manusia ni boleh buat mudarat ke dia. Dia takut. Kenapa dia suka ke orang tu? Sebab dia tahu manusia ni boleh bagi manfaat ke dia. Dia tahu. Tapi yang kata manusia ni ada lebih bodoh daripada binatang, boleh sembah patung yang tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Tu. Dia buat contoh macam tu lah. Atau orang kata, dia buat apa? Tamsil. Perumpamaan seperti itu bagi orang yang mengambil asnam sebagai Tuhan. Ini syirik lah. Jadi insyaAllah para muslimin dan muslimat, cukup sekali itu. Kita akan sambunglah kuliah kita ni pada minggu depan. InsyaAllah.
Jadi cukup sekali itu, saya akan pergi ke kuliah yang kedua. Kalau ada persoalan sikit, sila. Sikit je. Separuh je soalan. Okey. Ada? Cepat. Ada tak soalan? Kalau tak ada, saya lagi kelas sebelah. Ya. Tak tertanya, kita separuh tu. Adalah. Ada. Ustaz, Ya. sikit je nak tanya. Tak ada. Kalau macam kita ni macam menyembah benda lain tu nampak jelas nyata lah kita sembah benda lain kan. Tapi kalau diri tu rasa bagus, rasa macam semua benda dia mampu, yang tu pun macam ni ke Ustaz? Macam kita agungkan diri sendiri tak? Baik, itu yang dipanggil membesarkan diri. Maknanya takjub al-ijab al-mar'i bi nafsi. Dia kagum terhadap dirinya sendiri. Ini yang dalam kategori ujub. Jadi ujub ni memang ada unsur-unsur kesyirikan. Ujub-ujub ni adik-beradik riak lah. Riak ni syirik kan. Jadi dia adik-beradik riak. Jadi dia boleh sampai kepada riak, boleh sampai kepada syirik. Jadi kan itu sifat ujub ini kata Nabi adalah sifat yang muhlikat, yang membinasakan kita. Jadi kena hindar lah. Kena sedar kita ni manusia, kita ni makhluk yang banyak kekurangan, banyak kelemahan. Jadi yang sempurna hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Jadi Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. silakan. Ni Ana nak tanya Ustaz, ayat 52 dari surah Al-Kahfi tadi. Surah apa? Kafi? Ya, ayat 52 dari surah Al-Kahfi. Perkataan apa? Sekutu-sekutuku tu. Panggillah sekutu-sekutuku. Maksud dia Allah ada sekutu kan? Tak, yang manusia jadikan sekutu-sekutu itu ayat sindiran. Ayat sindiran. Ayat sindiran daripada Allah di akhirat nanti. Sebab manusia menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah di dunia. Jadi Allah sindir balik ke akhirat tu. Panggillah sekutu-sekutu aku yang kau jadikan sekutu-sekutu aku tu. Macam itulah. Minta tolong pada mereka. Macam tu. Maknanya ni sindiran daripada Allah kepada orang yang mensyirikkan Allah di dunia dahulu. Allah. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Macam mana kalau kita kita sepatutnya minta tolong dari Allah, tapi adakah kita perlu usaha dengan cara kadang-kadang kita pergi ke seseorang tu kita minta tolong. Tu apa pandangan Ustaz? Baik, jadi para muslimin dan muslimat, kita memang usaha minta tolong pada Allah. Cuma pada waktu yang sama Allah Ta'ala menyuruh kita tolong menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Jadi maknanya kita minta tolong pada manusia itulah sifat kita sebagai manusia. Biasa. Tapi waktu yang sama kita yakin yang menolong kita sebenarnya ialah Allah Ta'ala. Jadi kan itu berdoa supaya Allah kurniakan kita yang kita nak semua ni. Waktu yang sama kita minta tolong pada manusia sebagai sifat kita sebagai manusia. Dan kita berkeyakinan yang membantu kita sebenarnya, yang berikan pertolongan sebenarnya pada kita adalah Allah Ta'ala. Itu sebenarnya. Wallahu a'lam. Ustaz, satu lagi soalan yang arkam ni Ustaz. Arkam? Arkam ke apa sekarang dia panggil? GIB. Ya. Tak tahulah apa nama dia Ustaz. Dia mengagung-agungkan ketua dia kan? Ya. Okey. Apa agong-agong ketua? Soalan dia apa pandangan Ustaz lah, cara dia tak suk sangat dengan ketua dia sampai sanggup buat apalah. Ya. Jadi memang ketaksuban itu dilarang lah. Macam kita sebut tadi. Ketaksuban itu dilarang
sampai orang kata boleh buat apa sajalah untuk ketua walaupun salah. Jadi kita ni boleh menilai dari segi keimanan, ketakwaan, dari segi ilmu, kita boleh menilai benda tu. Macam dulu kalau Arkam dulu, satu sejarah dia seorang pimpinan Arkam, itu almarhum Ustaz Mukhtar. Ustaz Mukhtar ni kira macam timbalan ketua lah bagi Arkam, tinggilah jawatan dia. Yang asalnya memang dia pengikut setia Arkam, tapi dia seorang yang berilmu. Dia master Al-Azhar, dia seorang berilmu. Jadi lama-lama nampak benda yang tak elok pada Arkam tu. Jadi sebabkan dia ada ilmu, dia seorang yang beriman. Jadi dia menilai semuanya berdasarkan ilmu dan keimanan. Maka nampak benda tu tak betul, dia keluar daripada Arkam. Dia keluar lah. Gitu. Itulah saya nak sebut tadi, maknanya muslimin dan muslimat, maksudnya kita ni bila nak tindak nak ikut seseorang, kumpulan ke apa, berdasarkan ilmu dan keimanan. Begitu kan. Dan kita melulu sampai bercanggah kan. Cumanya yang hari ni kita lihatlah yang berlaku pada hari ni, dah ada beberapa negeri kan yang memfatwakan sesat golongan inilah. Negeri-negeri, beberapa negeri lah yang memfatwakan perkara tersebut. Jadi apa-apa pun bagi kita ni, kita orang awam ni, kita tunggulah siasatan polis dari segi penganiayaan, lepas tu siasatan Jabatan Agama Islam dari segi akidah. Jadi Selangor dah keluar fatwa dah kata sesat ni. Jadi kita ikut je lah pemerintah yang menetapkan perkara tu. Okay, insyaAllah jadi cukup sekali itu. Jadi Mas saya Ustaz.